عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. Okey, sudah. Bab rukhsah fil matar wa illati an yusalli fi rahlihi. Bab berhubung dengan kelonggaran dan juga hujan dan alasan seseorang itu dia sembahyang an yusalliya fi rahlihi, dia sembahyang di rumahnya. Maksudnya apakah rukhsah ataupun kelonggaran seseorang itu tidak wajib pergi sembahyang jemaah dan juga Jumaat. Di sini disebut beberapa illah ataupun alasan yang kita akan baca di dalam hadis ini. Di antaranya dengan sebab buta, yang keduanya gelap, suasana yang gelap gulita, jalan tak nampak. Yang keduanya lecah ataupun banjir. Lecah ataupun banjir, banjir pun sama, lecah pun sama. Jadi adakah perlu ada kepada untuk mengharuskan seseorang itu tinggal jemaah ataupun Jumaat, dia kena ada 3 illah, 3 alasan. Maknanya buta akan disebut sini ya. Buta, gelap, hujan. Hujan ni termasuklah lecah ataupun banjir. Ataupun sekurang-kurangnya daripada 3 tadi ada 2 illah, ada 2 alasan. Seperti hujan dan lecah, ataupun buta dan dia buta lagi, lepas tu dalam suasana gelap lagi. Padahalnya kalau buta ini cerah pun dia tak ada apa, walaupun cerah, walaupun siang kan. Okey, bagi yang kita kata gelap dan juga hujan ini, adakah gelap saja dia tak nampak jalan sudah cukup, sudah menepati maksud rukhsah, tak perlu menunaikan sembahyang Jumaat ataupun jemaah? Jadi antara 3 illah tadi, adakah perlu ketiga-tiga baru boleh tinggal jemaah ni ataupun Jumaat, ataupun salah satu daripada 3 ataupun 2 daripada 3? Okey, terus. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' anna Ibn Umar azana bis-salah fi lailati zati bardin warihim ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. Okey, Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut sesungguhnya Ibnu Umar daripada Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar telah melaungkan suruhan azan untuk sembahyang pada malam yang sejuk dan angin yang kuat. Sejuk lagi, lepas tu datang angin. Kalau orang biasa pernah pergi ke luar negara, sejuk satu keadaan, satu rukhsah, suatu musyaqqah sejuk ini, ditambah dengan angin pula lagi sejuk. Musim sejuk, kalau tak ada angin dah sejuk, tapi kalau tambah dengan angin lagi dah sejuk. Maknanya di sini ada 2 ilat, 2 alasan. Pertamanya sejuk, yang keduanya angin. Lalu Ibnu Umar ini dia kata ala sallu fir rihal, mengapakah tidak sembahyang di rumah? Jadi Imam Bukhari nak ceritakan kalau ada 2 alasan ini pun sudah boleh seseorang itu diberi keuzuran, maka dia tidak wajib pergi, tidak wajib pergi sembahyang jemaah. Di sini walaupun didatangkan dengan fi'il amar sallu, maknanya ramai kan, maknanya suruh sembahyang di rumah masing-masing, tak perlu datang ke masjid. Suruhan itu membawa kepada makna wajib ke ataupun membawa kepada makna harus ataupun sunat? Wajib ke? Sallu dia tadi, sallu hendaklah kamu sembahyang, salli salla sallu. Adakah suruhan ini memberi makna wajib ataupun sunat
ataupun harus. Kalau wajib, kenalah kamu sembahyang di rumah bila hujan sejuk ataupun angin tadi. Bila ada elat itu, iaitu alasan. Elat ni maknanya alasan. Bila ada alasan itu, maka wajib kau sembahyang di rumah sebab dia suruh tadi. Apa maksud itu? Ataupun dengan maksud sunat. Bila mari hujan ke, gelap ke, angin ke, sunatlah sembahyang di rumah, tak perlu datang ke masjid. Daripada amar tadi. Ataupun amar tadi dengan makna menunjukkan harus sahaja. Dalam ketiga-tiga perkara tadi, daripada fi'il amar tadi, dia menjurus kepada makna apa tu? Asal makna al-amru lil wujub. Asal makna macam tu. Tetapi ini adakah wajib sembahyang di rumah bila hujan? Di sini para ulama menyebut bahawa suruhan itu membawa kepada makna harus sahaja, bukan sunat. Sebagai suatu perkara yang nak menceritakan kepada kita tentang harus tinggal jemaah. Kalau Jumaat lah. Sebab Ibnu Umar kata sembahyanglah di rumah masing-masing. Summa qala, lalu Ibnu Umar kata apa lagi? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muazzina idza kanat lailatan dzatu bardin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia telah memerintahkan muazzin apabila berlakunya malam yang gelap pula disertai dengan sejuk. Jadi di sinilah berlaku khilaf. Sebahagian daripada ulama kata satu alasan cukup, gelap saja cukup, ataupun sejuk saja cukup. Sebahagian ulama kata sebab itu didatangkan disebut di sini ada hadis-hadis yang menyebut satu alasan, satu elat. Ada yang menyebut dua. Jadi sebahagian ulama kata kalau gelap saja cukup dah, ataupun hujan saja pun cukup walaupun tidak lecah. Sebahagian ulama kata tak, mesti ada dua elat, hujan dan lecah ataupun gelap dan sejuk, baru boleh tinggal jemaah. Ini berlaku khilaf daripada kalangan ulama. Lalu di sini pada suatu malam yang sejuk dan juga hujan, ada dua elat kan? Sejuk dan hujan. Yaqulu ala sallu fir rihal. Bukan saja Ibnu Umar pernah sebut macam tu, bahawa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sebut bila hujan, Rasulullah kata ala sallu fir rihal, mengapa tidak kamu sembahyanglah di rumah. Hendaklah kamu semua sembahyang di rumah. Di sinilah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, suruhan yang menjurus kepada makna harus sahaja, bukan sunat, bukan wajib. Dia ada bab-bab jadi wajib, ada bab-bab amar ini lil wujub. Ada. Dan di sini para ulama kata suruhan yang membawa kepada makna haruslah sembahyang di rumah sebagai suatu rukhsah ataupun keuzuran. Kerana sebahagian daripada pendapat ulama, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca dulu, tajuk yang telah diketengahkan oleh Imam Bukhari kan, babu haddil maridi an yashhadal jama'ata, bab sempadan orang sakit yang boleh meninggalkan jemaah. Sempadan macam mana tu? Uzur macam mana yang boleh meninggalkan jemaah tu? Sebagai ulama meletakkan sembahyang jemaah di fardu kifayah. Dua orang pun dah padan kan, pegangan mazhab Syafi'i kita. Sebagai ulama kata fardu ain. Bila ada yang kata fardu ain, apakah keuzuran? Salah satu daripada uzur sakit yang diharuskan tinggal jemaah. Lalu Imam Bukhari bawa macam cerita apa? Cerita Rasulullah sakit kat nak mati tu sampai dipapah Sampai setara tu dipapah oleh Ibnu Abbas dan juga Sayyidina Ali pergi ke masjid. Jadi itu khilaf lah ulama yang menentukan sempadan-sempadan yang telah kita baca pada pelajaran kita yang lalu. Hak-hak yang orang sakit yang diberi keuzuran untuk tidak menunaikan sembahyang Jumaat. Lalu Rasulullah kata ala sallu fir rihal. Okey, terus. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibn Shihab an Mahmud ibn Rabi' al-Ansari anna Itban bin Malik kana yaqummu qawmahu wa huwa a'ma. Okey. Dia
jadi imam kepada kaum dia di dalam keadaan buta. Lalu daripada hadis ini menunjukkan bahawa orang yang buta harus dia boleh jadi imam. Begitu juga buta sebahagian daripada cacat, dia boleh harus jadi imam. Begitu juga keuzuran-keuzuran yang lain, seperti dia sakit kaki, imam dia boleh duduk. Maka keuzuran-keuzuran yang tidak membatalkan Jumaat, yang tidak membatalkan sembahyang dia, yang tidak menghalang dia menjadi imam, maka buta sebahagian daripada cacat yang mengharuskan dia menjadi imam. Okey, terus. Wa annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaha takunu zulmah was-sail wa ana rajulun dharirul basar. Okey. Dia kata, wahai Rasulullah, siapa dia? Utsban bin Malik. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya berlaku malam yang gelap dan disertai dengan apa? Dengan banjir, air mengalir yang menghalang orang pergi ke masjid. Wa ana rajulun dharirul basar, dan saya seorang lelaki yang kabur. Dharirun kabur, bukan kata buta tak nampak langsung ni, tapi dia kabur. Dharirul basar, maknanya kabur, mata dia rabun. Lalu Rasulullah kata apa? Terus, Fasalli ya Rasulullah. yang ni dia kata, Utsban kata, semayanglah wahai Rasulullah. Terus, fi baiti makanan ataqadu musadda. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aina tuhibbu an usalli fa'asharu ila makani min al-bait fasalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lalu dia minta izin kepada Rasulullah supaya Rasulullah ni jadi imam, datang ke rumah dia sembahyang untuk mengambil keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata Rasulullah, disuruh Rasulullah sembahyang di rumah dia. Jadi di sini juga para ulama mengambil istinbat hukum. Seseorang yang tak boleh pergi sembahyang Jumaat di masjid, kalau buat di rumah dia macam mana? Dia dah diberi rukhsah. Terangkat dah Jumaat dia di rumah tu, terangkat juga. Terangkat. Walaupun dia tak pergi ke masjid, tapi didirikan di rumah dia. Lalu dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumah dia. Dia kata, sembahyang, hendaklah kamu sembahyang di rumahku, di suatu tempat yang aku nak jadikan dia musalla, tempat sembahyang. Maknanya dulu dah kita sebut masjid dengan makna apa tu? Masjid ni ada beberapa makna. Ada makna yang pertama, sesuatu tempat yang diwakafkan untuk mendirikan sembahyang jemaah, masjid sahaja. Tetapi kalau sekiranya masjid itu disertai dengan Jumaatnya sekali, dipanggil masjid apa? Jami'. Yang ketiga, masjid ni tak semestinya bangunan yang lengkap, yang sempurna. Tanah yang diniatkan, sesuatu kawasan yang diniatkan untuk dijadikan tempat sembahyang 5 waktu, diwakafkan, maka dia juga masjid dipanggil. Yang keempat, masjid dengan makna tempat sujud. Tengok, di rumah ni Rasulullah tanya, kamu nak suruh aku sembahyang di mana? Nak jadikan sebagai musalla, nak dijadikan sebagai tempat sembahyang. Jadi masjid di rumah kita dipanggil masjid dengan makna tempat sujud. Di situ kita boleh sembahyang apa dia? Dia boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid. Iktikaf tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, iktikaf tidak boleh. Dia kalau masjid yang bukan di rumah kita. Adapun istilah di dalam mazhab Hanafi dipanggil masjidu baiti, masjid rumah, maknanya tempat yang kita sujud di situ. Sebab itu dalam mazhab Hanafi, dia kata kalau perempuan nak iktikaf ni, boleh iktikaf di rumah. Masjid dengan makna masjid di rumah, iaitu satu tempat yang disediakan untuk sembahyang situ. Bila nak sembahyang situ, bila nak sembahyang situ. Mazhab Syafi'i hanya boleh tahiyatul masjid sahaja, masjid dengan makna tempat sujud. Adapun kalau nak iktikaf tak boleh, mesti masjid yang didirikan jemaah. Yang ni untuk diri dia dengan keluarga dia, bukan untuk orang ramai. Yang ke istimbat pengajaran yang keseluruhannya nak ambil berkat Rasulullah tu kan, nak ambil berkat Rasulullah.
Okey, terus. Bab hal yusalli al-imam biman hadar wa hal yakhutubu yawm al-jum'ah fil matar. Bab berhubung adakah menunaikan sembahyang oleh imam biman hadara dengan orang-orang yang hadir. Asal hukum bila hujan lebat ini, maka tak wajib datang Jumaat kan. Tiba-tiba orang tu datang juga. Ada orang yang bersungguh ni datang juga. Adakah imam perlu sembahyang bersama dengan mereka sembahyang Jumaat, ataupun nak buat zuhur je? Sebab itu salah satu daripada maksud Imam Bukhari meletakkan perkataan hal. Sebahagian ulama berpendapat hal yang disebut oleh Imam Bukhari ini menunjukkan litaraddud. Litaraddud ini Imam Bukhari sendiri confused. Nak kena sembahyang ke tak kena sembahyang orang yang hadir tu. Dia tak wajib, tiba-tiba dia datang juga. Nak kena sembahyang Jumaat tak dengan pokok yang hadir ni. Pendapat yang kedua kata bila sebut hal di situ nak menunjukkan berlaku khilafiah daripada kalangan ulama. Sebahagian ulama kata wajib sembahyang Jumaat juga sebab demo dah hadir. Sebahagian ulama kata tak, sembahyang Zuhur je lah. Sembahyang Zuhur tak wajib sembahyang Jumaat. Sebab itu dia letakkan perkataan hal. Adakah imam itu perlu menunaikan sembahyang biman hadara walaupun orang yang hadir itu sedikit? Tadi kita sebut litaraddud. Yang keduanya hal ini menunjukkan berlaku khilafiah. Yang ketiganya di sini juga isyarat yang nak diketengahkan oleh Imam Bukhari bahawa bilangan Jumaat itu walaupun sedikit tidak berdasarkan kepada bilangan yang tertentu, 40 orang ke 38 ke 12 orang ke kan. Beberapa pendapat yang telah kita baca. Kita akan jumpa lagi dalam Bukhari ni berapa orang syarat bilangan tu. Daripada tajuk ini juga Imam Bukhari nak mengisyaratkan bukan menunaikan sembahyang Jumaat ini bukan berdasarkan kepada kadar jumlah yang tertentu, mesti kena ramai ni, banyak ni. Tak. Sebab yang hadir itu berapa orang je, hal lain duduk di rumah sebab kerana hujan tadi. Wa hal yakhtub yaumal jumu'ati fil matar. Yang keduanya tajuk ini Imam Bukhari nak ceritakan kalau sembahyang Jumaat ada yang kata sembahyang Zuhur je, ada yang kata wajib juga sembahyang Jumaat dah 5 hari. Tapi khutbah kena tak kena? Dah demo ni uzur, diberi keuzuran sebab hujan kan. Diberi keuzuran tapi datang juga bersungguh nak sembahyang Jumaat ni. Sebagian ulama kata tak perlulah khutbah, sembahyang je dah sebab demo ni memang dah uzur. Orang yang diberi keuzuran. Pendapat yang kedua kata dah datang je Jumaat, wajib dah khutbah, wajib dah baca khutbah. Sebab bagi pandangan ulama kata tidak sah Jumaat melainkan dengan khutbah. Tidak sah Jumaat melainkan dengan khutbah. Sebab itu dua rakaat sembahyang Jumaat itu, yang 2 rakaat lagi tampung dengan khutbah tadi. Itu berlaku khilaf banyak lah. Saya tak nak cerita banyak-banyak, takut tuan-tuan tak ingat. Yang tadi yang banyak-banyak ingat ke belum? Dalam proses yang minggu lepasnya kita cerita berapa? 12 ke 11 tempat kan? 11 tempat yang dimakbulkan doa kan? Ingat tak 11 tu? InsyaAllah InsyaAllah tak ingat lah. Jadi banyak sebenarnya. Kalau kita baca terjematul bab ni, Imam Bukhari ni sebab tu kata dia ni memang seni, dia memang hebat. Memang Imam Bukhari ni benda-benda yang tajuk itu banyak benda yang tersirat yang perlu diketahui. Tetapi kita tak boleh nak bongkar semua apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Takut kita jadi jemu belajar ni. Tapi kalau orang belajar hadis memang dia kena macam tu. Sekarang ni orang belajar Bukhari, orang ambil matan teks hadis itu saja. Orang tak cerita maksud Bukhari, dia letak tajuk tu apa maksud. Mengaji Bukhari ni tak serupa mengaji hadis-hadis lain. Terjematul bab itu yang paling penting untuk diketahui. Baru dia ada kemanisan mengaji Sahih Bukhari. Kalau hadis ni lebih kurang lah, mana-mana hadis pun cuma di sudut sanad dia paling kuat. Itu je. Di sudut matan sama je. Tapi tajuk tu yang penting yang menjadi perbincangan. Okey. Terus حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد
صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن قال خطب ابن عباس في يقظ رجل فأمر المؤذن لما بلغ حتى حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال. Okey, mungkin sikit-sikit ya. Bagi orang yang ambil terjemahan secara lafzi ini, yaumin ziradrin, maknanya pada suatu hari berlakunya lumpur, maknanya selepas hujan. Radrin itu kalimah baru yang kita jumpa. Okey, maknanya lumpur. Jadi suatu hari Ibnu Abbas ni bila dia khutbah pada hari yang berlaku lumpur itu, lumpur ni maknanya selepas hujan. Bila sampai tang hayya 'ala salah, Ibnu Abbas kata qul as-salatu fir rihal. Sampai tang hayya 'ala salah tu sebut, disuruh muazzin sebut qul, sebut olehmu, baca olehmu, sembahyang di rumah masing-masing. Disuruh pula. Macam hadis tadi lah, hadis yang di atas tadi yang kita bacakan tadi. Jadi suruh tadi membawa 3 maksud tadi. Tetapi yang betulnya suruh yang membawa kepada makna haruslah kamu sembahyang di rumah. Itu satu rukhsah ataupun kelonggaran. Okey, terus. Wa nazara ba'dhum ila ba'd faka'annahum ankaru faqala. Okey, seolah-olahnya orang tak puas hatilah dengan kata-kata Ibnu Abbas macam tu. Sebab apa suruh sembahyang di rumah ni bila lumpur? Tak puas hati kenapa suruh macam tu? Kan sahabat golongan yang awal daripada Islam ni, yang Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ni, bila Rasulullah wafat kan, generasi sahabat pun macam tu pegangan mereka terhadap agama Islam. Generasi tabi'in pun sama. Bila sembahyang Jumaat ni macam sembahyang wajib lah. Kenapa pula larang pergi masjid ni? Kenapa kata macam tu? Orang tak puas hati dengan Ibnu Abbas ni. Kenapa suruh sebut sallu fi rihalikum? Kenapa sebut macam tu? Kalau tak sebut orang datang ramai lah. Orang bersungguhnya jaga sembahyang Jumaat ni kan. Jadi bila mereka engkar macam tu, apa kata Ibnu Abbas? Okey, terus. Faqala ka'annakum ankartum hadza inna hadza fa'alahu man huwa khairun minni, ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaha 'azmah wa inni karihtu an uhrijakum. Wa an Hammadin an Asim an Abdullah bin Haris an Ibn Abbas nahwahu ghayra anhu qala karihtu an uassimakum fatajibuna tadusuna atina ila rukbikum. Okey, ila rukabikum, lutut. Rukbatun, rukab maknanya jamak daripada rukbah, maknanya lutut-lutut. Seolah-olahnya mereka engkar apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Mereka tak setuju lah. Faka'annahum ankaru faqala ka'annakum ankartum hadha. Adakah kamu engkar, kamu bantah apa yang aku suruh ni? Kamu tak setuju, tak puas hati? Sesungguhnya inna hadha fa'alahu man huwa khairun minni. Yang buat macam tu, suruh sembahyang di rumah masing-masing, orang yang lebih baik daripada aku. Bukan aku suruh, Nabi suruh tu. Kamu bangkang aku, bangkang Nabi lah. Bangkang aku maknanya bangkang Nabi. Orang yang suruh buat macam tu orang yang lebih baik daripada aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang dikehendaki adalah Nabi sendiri. Innaha azmatun wa inni karihtu ma uhrijakum. Sesungguhnya, maknanya asal daripada sembahyang Jumaat tadi dia kata wajib, tetapi aku bimbang untuk menyempit, aku tidak suka menyempitkan kamu. Bila ada asalnya wajib, bila ada keuzuran, maka dia tidak menjadi wajib. Karihtu an uhrijakum, aku tidak mahu, aku tidak suka menyempitkan kamu. Haraj ni menyempitkan, menyusahkan, menyukarkan kamu. Tak nak. Islam ni agama yang mudah. Yassiru wala tu'asiru. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nak bagi kamu mudah. Ini satu kelonggaran. Suatu kelonggaran yang diberi kepada kamu. Dan daripada Hamad bin Asim pula, daripada Abdullah bin Haris, daripada Ibnu Abbas, seumpama hadis di atas tadi. Kecuali dia tak sebut karih tu
an uathimakum, maknanya uhrijakum, sama dengan atas tadi, aku tidak suka untuk memberatkan ataupun menyukarkan kamu. Maka kamu datang fataji'una. Kalau aku tak kata sallu fi rihal ataupun fi rihalikum, kalau aku tak cakap macam tu, tadusunatina, kamu akan jijaklah lumpur ni, walaupun lumpur tu sampai ke lutut. Aku tak nak kamu jadi susahlah berjalan atas lumpur ni sampai ke lutut pula tu, dia kata. Tak nak menyukarkan kamu. Okey, terus. حدثنا مسلم من إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت السحابة فمطرت حتى سال السقف. Okey, sal sakfu, mengalirlah air daripada atap. Berlaku hujan, datangnya awan yang besar, lepas tu dituruni hujan. Bila hujan itu mengalirlah air hujan itu di celah-celah atap. Okey, terus. Wakana min jadidin nakhli. Okey, maknanya atap tu dibuat daripada apa? Pelepah tamar. Okey, terus. Wa uqimat shalah. Didirikan sembahyang. Wa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat tin hatta ra'aitu athar tini fi jabhati. Bila air hujan mengalir di celah-celah atap, lalu Rasulullah pun sujudlah atas air dan juga atas tanah. Sa'id Khudri kata, bila hujan lebat kan, air tu jatuh atas atap, meleleh ke atap tu sampai jatuh ke lantai. Bila Rasulullah ni dia jadi imam, Rasulullah sujudlah atas air dan juga atas tanah, sehingga aku melihat kesan tanah di dahi dia. Aku nampaklah kesan tanah kena dahi Rasulullah. Lepas sembahyang tu dia sapu muka. Lepas sembahyang tu sapu muka, isu ni lah. Bukan isu ada kaitan dengan sembahyang kan. Kita dah sebut banyak kali kan. Tak masuk dalam rukun sembahyang. Sunat ab'ab, sunat i'ah tak masuk sapu muka ni. Nak sapu-sapu lah, bukan kita nak bagi fatwa kata haram sapu muka, tak. Tapi kena faham sapu muka sebab apa. Jangan dikaitkan dengan sembahyang. Ada pun hadis-hadis pun ada bab sapu muka ni, tapi hadis yang dhaif semuanya. Tarikh maudhu' pun ada. Jadi pas sembahyang sapu muka. Kalau sapu atas alasan tu, bukan ada kaitan dengan sembahyang. Dulu dah kita buat kesimpulan, jangan duk larang sapu tu, kita bincang secara ilmu. Elok dia nak sapu, terpukul tangan, dah jadi isu. Cuma kita bincang dengan dia sebab apa entah sapu muka. Kalau dia nak sebut macam mana? Dia nak sebut sebagai ni berrukun ke? Sunat ayah ke, sunat abad ke, tak ada benda ni. Sebab tu kalau orang kata ada hadis, memang betul. Ada hadis sapu muka memang betul. Sebab apa? Sebab lecah tadi. Kadang-kadang sujud atas pasir, atas tanah tadi kan. Jadi kita sekarang ni sujud atas apa? Atas tanah lagi ke? Ada lecah tak? Kalau atas asal habuk boleh. Dia sujud tu, dia sapu dahi tu atas kerana habuk. Baru betul dengan hadis ni. Okey, terus. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana An-Nas bin Sirin qala sami'tu Anasan yaqulu qala rajulun min al-ansar inni la astati'u as-salah ma'ak wa kana rajulan dhahman. Dhahman ni dia samin. Gemuk, dia tak boleh nak datang masjid. Dia tak larat nak berjalan. Okey, terus. Fasana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman fad'ahu ila manzilih farafata lahu hasiran famadaha tarafat al-hasir fatalla alaihi rak'atain faqala rajulun min ahli al-jarud li Anasin akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qala ra'aituhu sallaha illa yawma idzin. Okey, Imam Bukhari ni dengan sanadnya menyebut daripada Anas bin Malik, dia kata seorang lelaki daripada Ansar kata, aku tak boleh nak hadir sembahyang Jumaat bersama dengan engkau wahai Rasulullah. Lepas tu lelaki ini dia buat makanan, dia jemput Rasulullah datang rumah.
Lalu dipanggil ke rumah dia. Lalu dibentangkan tika hasir tika. Lalu dipercikkan torfal hasir di hujung tika tu. Biasanya kita dulu tika buat daripada apa? Mengkuangkan gulung. Orang tetamu datang, kita bentang. Dia percik lah, nak bagi hilang kotor-kotor, debu-debu di hujung-hujung tika tu. Sebab Rasulullah nak duduk ni, nak bagi bersih. Lalu Rasulullah semayang di rumah dia. Semayang di rumah dia 2 rakaat. Lalu berkata seorang lelaki daripada keluarga Jarud bagi Anas, Nabi semayang apa tu? Adakah Nabi SAW semayang duha? Dia kata, lalu Anas kata, aku tak pernah tengok melainkan hari ni dia semayang duha. Jadi kita sebut semayang duha ni, saya nak ulang sekali lagi sebab ada orang cerita semayang duha ni dah tak ada ya rupanya. Saya cerita 3 pendapat hari tu. Dia ambil satu pendapat dia cerita. Orang tanya saya pula, orang tu tengok lagi mengaji hadis lagi tak malas semayang. Dulu kita isu semayang tahajud, kita sebut makna tahajud tu apa dia. Mengaji hadis ni, sebab tu Maulana saya selalu sebut, Jo talibul hadis semai, dia kata akal hona cahaya. Belajar hadis ni kena cerdik, dia kena bijak. Kalau tak cerdik ni susah. Pertamanya susah diri sendiri, yang keduanya menyusahkan orang. Jadi maksudnya pendapat-pendapat itu kita kena ingat kalau nak cerita dengan orang. Kalau tidak, kita tak usah cerita dengan orang. Untuk diri kita sahaja. Benda ini dia akan jadi fitnah. Jadi semayang duha ini dia ada 3 pendapat yang besar. Pertamanya dibuat selalu. Ini jumhur ulama pegang macam tu. Maknanya ada. Siapa-siapa yang telah semayang sunat duha, jangan berhenti semayang sunat duha. Bila mengaji hadis ni, teruskan. Pendapat yang keduanya kata buat sunat duha ni berkala. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal. Pendapat yang ketiga kata dengan sesuatu sebab. Pergi rumah orang buat. Balik musafir, Rasulullah masuk kota Mekah, dalam Fathul Mekah, buat bersebab. 3 pendapat kan. Jadi kalau nak cerita dengan orang, cerita 3-3, jangan cerita 1. Bila cerita 1, orang semua jual nama saya, laku jugalah sehari 2 ni. Jadi bila sebut macam tu, orang kata lagi mengaji hadis ni lagi teruk rupanya pokok ni ya. Bagi malah buat ibadat ya. Dulu dalam isu tahajud kita masuk, tahajud tu apa dia? Bukan tak ada semayang malam, masih ada. Tapi apa makna tahajud? Begitu juga isu duha ni, apa maksud? Duha tu dengan maksud semayang sunat duha ke ataupun waktu duha? Dah kita bahas dengan panjang lebar, saya tak nak ulang lah. Tapi kena ingat, kena buat kesimpulan 3 perkara ini. 3 perkara sunat duha ni. Kebanyakan ulama kata buat berterusan hari-hari. Walaupun Rasulullah buat sekali-sekala, macam kes ada isu-isu yang lain, Rasulullah sekali-sekala. Daripada sekali-sekala ni pun dijadikan kaedah sebahagian ulama untuk berterusan. Okey, Rasulullah pernah buat, dia kata Rasulullah pernah buat. Betul hujah tu, betul. Maknanya kalau nak buat hari-hari tu buat, jangan duk tinggal semayang sunat duha ni. Yang keduanya sekali-sekala buat. Buat sekali-sekala dibuat, tak buat hari-hari tu. Dia tak buat hari-hari tu bukan kerana malas, kerana alasan. Kalau buat kerana malas, dia tak buat kerana dia malas sembahyang. Jenis perangai malas dah macam kita ni. Tak jadi hujah tu. Dia buat mesti ada alasan syarak. Tinggal ada alasan, buat kena ada alasan. Sebab tu amalan di dalam Islam ni ada yang jenis dapat pahala kerana buat. Ada yang jenis dapat pahala kerana tinggal. Kadang buat, kadang tak buat. Ada pendapat yang kedua macam tu. Pendapat yang ketiganya, kalau pergi musafir ke, ataupun balik daripada musafir ke, ataupun ada sesuatu isu besar, berlaku pembukaan, Islam dapat kemenangan, dia pergi sesuatu tempat, berlaku pembukaan sebuah negara, ditegakkan syariat Islam. Kita pergi ke Mesir. Sekarang ni Mesir bergaduh kuat, tiba-tiba 3 laksanakan negara Islam. Sembahyang sebab atas kes tu. Kerana sembahyang itu ada isu yang tertentu, sebab-sebab dan alasan-alasan yang tertentu. Jadi kesimpulannya 3 perkara, 3 pendapat ulama. Wallahu a'lam.